Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, para pengundi di daerah mengundi Felda Bukit Batu. Saya tahu ada dekat belakang lori sana ada yang naik motor. Mudah-mudahan boleh dengar pembesar suara daripada ceramah kita pada malam ini. Kuat boleh? Kuat. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, ibu ayah, para pengundi di Felda Bukit Batu ini, malam ini Keadilan sebagai salah satu parti yang bertanding dalam Pilihan Raya Negeri Johor ini bagi DUN Bukit Batu, kita datang di bilik gerakan daerah mengundi Felda Bukit Batu ini, dan malam ini kita buat ceramah untuk memberikan penjelasan kepada tuan-tuan, ibu ayah, abang, kakak, adik, para pengundi di sini. Saya mohon dan saya merayu kepada tuan-tuan para pengundi di sini, kalaupun tuan-tuan ibu ayah mungkin penyokong tegak UMNO atau mungkin penyokong tegak bosku sekalipun, atau mungkin yang cintakan kepada Abah, bolehlah sekejap berikan telinga tuan-tuan, berikan masa tuan-tuan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik untuk dengar sekejap penjelasan ceramah daripada Keadilan. Dan ada wakil juga daripada Amanah pada malam ini. Ibu ayah kena dengar. Sebelum pergi mengundi nanti hari Sabtu, kena dengar dulu semua pihak. Malam ni Keadilan buat ceramah. Kalau besok ada ceramah UMNO, pergilah dengar juga. Lusa ada ceramah Abah, pergilah dengar juga. Baru betul, baru kita boleh buat perbandingan. Barulah kita boleh buat keputusan yang terbaik pada hari Sabtu nanti. Malam ini di pentas ceramah Keadilan ini, kita ada saudara Tien Chua, naib Presiden Keadilan yang lama berjuang bersama dengan daripada gerakan reformasi sehingga tertubuhnya Parti Keadilan dan seterusnya. 22 tahun perjalanan Keadilan ni. Saudara Tien Chua. Saudara Tien Chua 15 tahun dulu biasa ceramah dengan depan 5 orang. Bila kita masuk Felda ataupun berceramah di kawasan-kawasan kampung tradisi, 10 orang depan, 3 orang depan, tu kita biasa. Saudara Tien Chua dah jelajah seluruh negara 20 tahun lamanya. Kemudian kita ada malam ini saudara Faiz Fazil. Faiz Fazil adalah adun Amanah dari Pulau Pinang. Beliau juga anak almarhum Datuk Seri Presiden PAS almarhum Ustaz Fadil Noor, tokoh pemimpin PAS yang berjaya menyatukan bersama-sama Datuk Seri Anwar Ibrahim 20 tahun yang lalu, menyatukan Pakatan Rakyat bersama dengan Parti Keadilan ketika itu dan DAP untuk berikan satu alternatif kepada rakyat. Itu jasa arwah Ustaz Fazil Noor. Dan kita juga tak lain dan tak bukan malam ini calon DUN Bukit Batu kita, Saudara Atta juga ada pada malam ini. Tuan-tuan, Saudara Atta di sini, dia anak muda. Saya ingat tak kurang tangkasnya kalau dia dipilih oleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan para pengundi di DUN Bukit Batu,
di FEDA ini boleh beri, saya rayu boleh beri undi kepada beliau. Muda orangnya, baru 33 tahun. InsyaAllah saya yakin dia boleh berkhidmat untuk menyuarakan ataupun membela nasib tuan-tuan. Dan kita ada lagi seorang lagi sahabat kita, saudara Amin Ahmad, ahli Parlimen Kanga. Ini ada kata keadilan dah tak ada orang muda. Ahli Parlimen Keadilan, tuan-tuan, Amin ni umur dia dalam dia junior saya lah, dia dalam 40 lah. Maknanya hari tu dia jadi ahli Parlimen umur baru tak sampai 40. Dia dalam perjalanan ahli Parlimen Kanga. Dia junior. Ini Parti Keadilan. Junior berapa? Saya dah tua sikit. Parti Keadilan bagi ruang yang muda. Berapa banyak ahli adun-adun kita, ahli Parlimen kita, yang saudara Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan, ketengahkan jadi calon. Tunjukkan kepada rakyat. Ini Parti Keadilan. Begitu juga tadi saudara Faiz. Faiz pun boleh tahan muda je. Tadi tak adalah, muda dia sebaya dengan saya. Dan yang terakhir kita ada saudara Samsul Iskandar. Yang berhormat Samsul Iskandar, ahli Parlimen Hang Tuah Jaya. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, daripada aktivis mahasiswa, ikut gerakan reformasi, berceramah di Melaka tu dia masuk. Sama dengan saudara Tian. Tian juga daripada Melaka. Ketika tahun 1999 masuk bertanding Keadilan bertanding di Melaka. Tapi kali pertama kita bertanding Melaka, tak ada juga yang kita hilang orang pertaruhan. Boleh tahan juga. Tapi yang pentingnya Keadilan sama-sama dengan rakan PAS pada ketika itu dan DAP, kita jalankan tanggungjawab kita mengikuti proses demokrasi untuk kita beritahu rakyat, negara kita ini boleh jadi lebih baik lagi. Rakyat, negara kita ini boleh ditadbir dengan lebih baik lagi. Rakyat, negara kita ini ada lagi orang yang boleh menjadi lebih bertanggungjawab lagi untuk mengembalikan kepada rakyat. Itu perjuangan yang dilakukan oleh parti-parti pembangkang lah pada ketika ini sebenarnya. Padahal dulu pihak Republik kita yang menang. Tuan-tuan, ibu ayah hadirin dan sekalian. Sebab itu malam ini kita buat ceramah, datang ke FEDA Bukit Batu ini dengan hasrat memohon, merayu, paling tidak ibu ayah, para pengundi, orang muda baik tua, abang kakak, untuk beri pertimbangan, dengar penjelasan daripada kami. Tuan-tuan, ibu ayah, hadirin hadirat sekalian, malam ini juga ada anggota keselamatan. Mungkin ada KKM juga, baik daripada pihak berkuasa, polis dan juga KKM. Jadi jangan risau, ceramah boleh dibuat. SOP daripada SPR dan juga KKM, ceramah umum boleh dibuat, tapi ada SOP-nya di dalam compound. Maksimum 100 orang di dalam compound, di dalam compound kursi 100 orang. Kemudian harus scan QR code, QR code, scan kan? Itu. Jadi jangan risau. Ceramah ini proses demokrasi. Kalau pembangkang, kalau Keadilan, Amanah, DAP, Pakatan Harapan boleh keluar TV, mungkin kita pun tidaklah sangat nak buat ceramah. Kita tak boleh keluar televisyen. Dia buat pilihan raya, ajak masuk gelanggang. Nak bertarung, bertarunglah secara adil. Betul atau tidak? Betul tuan-tuan, ibu ayah, hadirat sekalian. Saya nak beritahu perkara yang pertama. Pilihan raya negeri Johor ni bagi Pakatan Harapan, bagi Keadilan, kita tak mahu pilihan raya ni, tuan-tuan. Budak-budak tengah SPM kau nak buat pilihan raya. Kita belum pun keluar daripada sepenuhnya daripada wabak pandemik COVID-19 ni.
yang bekerja kena kilang gaji, kena potong, OT tak ada, yang kena buang kerja. Rakyat tengah susah. Kenapa kau nak buat pilihan raya? Kalau ada saudara Jimmy Puan malam ni, dia boleh beritahu. Adun-adun Pakatan Harapan di negeri Johor hari itu menyokong Menteri Besar pintu belakang di Johor ni, sebab kita tak nak susahkan rakyat. Bukankah pilihan raya tak lama lagi, pilihan raya umum? Apa masalah kamu nak buat pilihan raya berasingan ni? Tak boleh tunggu sekejap kah pilihan raya umum? Kita buat sekali dengan pilihan raya DUN. Kenapa nak susahkan rakyat? Harga barang naik. Saya tak tahulah kalau di Bukit Batu ni harga minyak murah. Saya rasa harga minyak di Bukit Batu, Feda Bukit Batu dengan harga minyak di Shah Alam sama je. Harga ayam naik ataupun harga ayam di Feda Bukit Batu ni murah, saya tak tahulah. Tapi di Selangor, saya duduk di Shah Alam, paling tidak Kerajaan Pakatan Harapan di Selangor, apa yang kita buat? Kita ada agensi Kerajaan Negeri Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. Apa yang Kerajaan Negeri Selangor buat melalui agensi Pertanian Negeri Selangor? Kita intervene, kita masuk campur untuk memberikan subsidi bagi mengurangkan harga ayam yang dijual di premis-premis milik kerajaan negeri. Harga maksimum ceiling RM8 sekilo. Itu yang kerajaan Selangor buat. Itulah yang sepatutnya kita minta kerajaan Johor buat. Bukan buat pilihan raya. Bantu turunkan harga barang. Bantu turunkan harga ayam. Bantu turunkan harga minyak, harga ikan, harga sayur. Bukan buat pilihan raya. Sebab itu tuan-tuan, ibu ayah, hadirin sekalian, di peringkat kerajaan persekutuan, nanti mungkin saudara Tian Chua akan terangkan lebih lanjut lagi, dan ada juga kita ada ahli parlimen gitu. Di peringkat persekutuan, apa yang kita lakukan? Pakatan Harapan, saudara Anwar Ibrahim, Mat Sabu, Lim Guan Eng, dia buat apa? Kita tanda tangan MOU dengan Ismail Sabri. Pasal apa? Kita tahu rakyat dah bosan dengan politik. Tuan-tuan dah menyampah dengan orang politik. Tuan-tuan dah meluat dengan politik. Kita tahu. Sebab kita susah. Tuan-tuan susah. Adik-beradik saya pun susah. Anak tuan-tuan duduk di KL pun susah. Yang kerja di JP pun susah. Yang duduk di Singapura tak boleh balik-balik pun susah. Semua kita susah. 2 tahun lockdown. Sebab itu kita tanda tangan MOU. Mat Sabu, Anwar, Lim Guan Eng tanda tangan MOU dengan Ismail Sabri. Tujuan dia apa? Supaya kita nak hentikan politik ni. Cukup, cukup. Undi sekali, tukar kerajaan 3 kali. Gila. Sebab itu kita tanda tangan MOU, tuan-tuan, ibu ayah, hadirin sekalian. Dan MOU yang kita tanda tangan di peringkat kerajaan persekutuan itu bukanlah saja-saja kita tanda tangan. Selain daripada tujuan dia untuk kita kurang, untuk kita stop, hentikan permainan politik ni, supaya Ismail Sabri boleh fokus, kerajaan dan pembangkang boleh fokus untuk pulihkan ekonomi rakyat. Dalam MOU kita juga letakkan syarat. Apa syaratnya? Apa nama ni? Belanjawan ataupun peruntukan 45 bilion wajib kerajaan masukkan. 45 bilion pakej pemulihan rangsangan ekonomi pada rakyat. Apa lagi kita letak dalam, kita ikat Ismail Sabri dalam MOU tu? Apa lagi? Syarat Perdana Menteri 2 penggal. Cukuplah. Jadi Perdana Menteri 22 tahun. Malaysia ni kita dah kehilangan banyak orang-orang yang boleh menjadi Perdana Menteri. Tapi kalau bila ada orang duduk di situ lama-lama tak mau turun, kita hilang permata di negara kita. Kita letakkan lagi apa? Akta anti lompat. Ini tuan-tuan di Bukit Batu ni pun meluat. Yang mungkin ada mengundi Pakatan Harapan tempoh hari pun menyampah
melompat sana, melompat sini. Jadi kita masukkan juga Akta Anti Lompat Parti Pemerkasaan Sabah Sarawak. Itu dia tuan-tuan. Itu dia tuan-tuan. Kita tak nak perangai negeri ni. Orang tengah susah. Tak boleh sabar ke? Tak boleh tunggu ke pilihan raya umum? Kita tak ada tangan MOU di peringkat persekutuan untuk hentikan semua ni. Sebab itu tuan-tuan, saya merayu ibu ayah dan hadirin sekalian, fikirlah. Buatlah pertimbangan sejujur-jujur. Tolak tepilah tuan-tuan duduk balik rumah. Kalau ada yang dengar ceramah saya malam ini, atau mungkin yang lihat di live, saya tahu sekarang ialah mungkin kita nak keluar takut dan sebagainya. Kita tengok live. Yang tengok live pada malam ni, balik rumah sebelum tidur tanya betul-betul. Kalau pengundi di Johor, tanya betul-betul, apa sebab nak buat pilihan raya? Apa sebab nak buat pilihan raya? Alasan stabil. Saya nak beritahu alasan. Dia kata kestabilan, demi kestabilan. Apa alasan demi kestabilan? Dia nak majoriti besar. Stabil ni tuan-tuan, ibu ayah, dengar. Apa makna kerajaan yang stabil bagi kita rakyat? Rakyat ni, kerajaan yang stabil sepatutnya kita bagi rakyat ni apa? Apabila kita ada badan-badan yang betul-betul bebas. Maknanya kalau kita ada masalah, kita mengadu, dia akan berlaku adil. Bukan orang miskin lain undang-undang, orang kaya lain undang-undang. Itu baru stabil bagi kita rakyat. Badan-badan yang bebas dan berkecuali, yang akan betul-betul mengikut hukum, yang akan bertindak mengikut aturan. Itu baru betul makna stabil bagi kita rakyat. Bagaimana kita nak capai kestabilan ni? Badan-badan, agensi-agensi bebas dan berkecuali, tidak pilih bulu. Tuan-tuan ada masalah, mengadu kat Jabatan Kebajikan, diluluskan. Tak kira tuan-tuan parti apa. Itu yang sebetulnya stabil. Bukan dengan majoriti yang banyak. Dulu Pakatan Harapan menang PRU 14, tidaklah banyak mana pun, 130 lebih. Tak banyak mana pun. Kita boleh memerintah. Yang jadi tak stabil ni, ni bila ada pengkhianatan. Bila ada pengkhianatan, itu yang jadi tak stabil. Baik itu tuan-tuan, kita lihat, saya lihat di merata di seluruh negeri Johor ni, stabil. Apa masalahnya? Pakatan Harapan dah nyatakan sokongan pada Menteri Besar Hasni ni. Teruskanlah. Apa yang tak stabilnya? Stabil bagi kita rakyat biasa ni bukan itu. Bukan itu tuan-tuan, bukan majoriti yang besar. Bagaimana kita dapat institusi, agensi penguatkuasa, badan-badan di negara kita boleh jadi bebas, adil dan saksama? Apabila kita ada kuasa di Dewan Rakyat itu seimbang. Jangan tuan-tuan, jangan ulang lagi kerajaan dengan majoriti besar-besaran di Dewan Rakyat maupun di Dewan Negeri. Cukuplah. Bila dia ada kuasa terlalu besar, mereka akan lupa diri. Dan itulah mula mengakibatkan institusi-institusi mula terhakis, mula berat sebelah, dan tidak akhirnya rakyat menjadi bangsa. Jadi jawapannya apa? Untuk kestabilan ini, yang pentingnya di Dewan Rakyat itu nanti, kita perlu ada kuasa semak imbang yang cukup kuat ataupun yang seimbang. 30 pembangkang kerajaan, 26 pembangkang. Itu baru betul. Itu yang ke hadapan. Bukan 50, 40 kerajaan, 16 pembangkang. Itu kita akan ulang balik jarak lampau kita. Rakyat tak dipedulikan. Nah, tuan-tuan ingat dulu 2008 Pakatan Rakyat menafikan 2/3 majoriti UMNO dan Barisan Nasional. Kita nafikan. Kali pertama di Dewan Rakyat, UMNO dan Barisan Nasional tak ada majoriti 2/3. Pada waktu itu pun, apa berlaku tahun 2010? Datuk Seri Anwar Ibrahim
keluarkan satu kenyataan akhbar, dan kemudian beliau pergi ke Dewan Rakyat, beri amaran kepada Datuk Seri Najib. Apa amaran Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2010? Dia kata Datuk Seri Najib, 1 MDB ni, 1 MDB ni akan beri bencana kepada negara. Dan ternyata tuan-tuan, hari ini saya tak tahulah, saya rasa orang Bukit Batu hari ini bukan Felda Bukit Batu, bukan seperti dulu. Tuan-tuan pun boleh, tuan-tuan tahu apa saya nak tunjuk kan? Sekejap sepatutnya saya print gambar ni, saya tak print gambar ni. Okey, ada gambar je. Takkanlah tuan-tuan para pengundi di Bukit Batu ni tak tengok. Ini cerita 3 minggu sudah. Minta maaflah saya bawa ke sini. Tuan-tuan, ini bekas CEO Astro. Apa yang berlaku pada negara kita? 3 minggu sudah di mahkamah di New York. Bekas pengurus Goldman Sachs, Tim Lesner, dedahkan di mahkamah New York. Dia kata dia curi duit YMDB. Dia beli rumah untuk perempuan ni. Berapa jumlah dia? 42 juta di London. Pakai duit 1MDB. Tuan-tuan, duit 1MDB ni orang Bukit Batu pun faham. Duit 1MDB ni, 1MDB ni dapat mana duit? Dia dapat duit daripada bond. Kerajaan jamin bond yang dikeluarkan oleh 1MDB. Maknanya lebih kurang kerajaan atau 1MDB pergi buat hutang dengan bank, dapat duit, kerajaan jamin. Tim Lesner bekas pengurus Goldman Sachs bagi rantau Asia, buat pengakuan di New York. Dia ambil duit 1MDB. Maknanya duit kita, tuan-tuan, 42 juta buat tutup mulut kekasih dia ni, bekas kekasih dia. 42 juta untuk tutup mulut kekasih dia. Dia kata kekasih dia nak ugut. Kalau dia tak bagi, dia akan dedahkan apa dia buat pada YMDB. Tuan-tuan, malu kita, tuan-tuan. Malu kita. Kalau ada orang UMNO pada malam ni, malu, tuan-tuan. Tuan-tuan, besok kalau ada pemimpin UMNO datang, tanya dia. Ini hutang 1MDB ni, tuan-tuan. Tuan-tuan akan bayar. Kalau umur panjang, mudah-mudahan kita akan terus bayar. Lepas tu anak kita pula, anak tuan-tuan, cucu kita, tak habis, tuan-tuan. Menteri Kewangan minggu lepas beritahu dekat Dewan Negara, Dewan Rakyat. Dia kata bila bosku cakap, ini bosku cakap hutang 1MDB berapa, tuan-tuan? Hutang 1MDB campur dia punya faedah dekat 50 bilion. Dia kata hutang 1MDB tak pakai duit kerajaan untuk bayar. Menteri Kewangan beritahu, hutang negara. Habis pakai duit siapa? Duit Ahmad Albar. Menteri Kewangan kata kerajaan dah mula pun bayar hutang 1MDB. Belum bayar hutang, baru bayar faedah, belum pokok lagi. Berapa faedah dia? 12 bilion. 9 bilion, 6 bilion. 6, 9, 12 bilion. Faedah aja 9 bilion, tuan-tuan, ibu ayah, hadirin dan sekalian. Saya mohon, saya menarik tuan-tuan. Lah mungkin orang Bukit Batu rasa ini 1MDB tak ada kena-mengena dengan kita. Tuan-tuan, kita diikat 50 bilion hutang 1MDB yang kita. Najib punya kira-kira, dia kata apa? Jangan risau. Barang yang dirampas oleh mereka, dia pulang balik, boleh cover balik hutang 1MDB. Maknanya apa? Itu maknanya betul lah ada mencuri, betul. Saya bagi contoh. Ini kalau ikut logik Najib Tun Razak, nanti bosku datang simpan renggam, wah, dia cakap semua orang percaya. Dia kata tak ada masalah. Hasil rampasan 1MDB ni boleh cover balik hutang 1MDB. Saya bagi contoh. Kapal. Ingat tuan-tuan, PH menang, kita dapat bawa balik kapal yang Jolo beli. Apa nama dia? Equanimity. Saya nak buat perpayah. Equanimity. Berapa Jolo beli? Pakai duit tuan-tuan.
pakai duit tuan-tuan dekat 1 bilion tuan, Tian 1 bilion something. Barang kereta baru pun besok kalau jual turun harga tak? Ini saya nak beritahu logik bosku. Dia kata jangan risau, Amerika rampas harta 1MDB ni, boleh cover balik hutang. Kepala otak kau. Kapal 1 bilion tu pun kita nasib baik Pakatan Harapan menang, kita dapat bawa balik. Kita terpaksalah jual balik barang second hand. Kapal second hand berapa? Kita dapat jual 500 juta ya. Pakai duit MDB berapa yang dicuri? Beli 1 bilion, dah rugi 500 juta. Ini logik bosku. Tuan-tuan hadirin ada sekalian, saya mohon dan saya merayulah kepada tuan-tuan ibu ayah hadirin sekalian. Ada orang ni datang ke Johor. Ni saya nak cakap pada orang Bukit Batu. Ada orang ni datang ke Johor, seolah-olah dia kata dia lah hero sekarang. Dia kata dia lah hero bagi orang Felda. Ni syarah Felda ni saya rasa YB Amin, YB Sam dan YB Tian Chua boleh cakap nanti. Walhal kertas putih Felda tu dibuat zaman Pakatan Harapan. Keputusan Kabinet Kerajaan Pakatan Harapan. Kalau tak menang PH 2018, tak ada kertas putih Felda, tuan-tuan. Tapi orang ni dia datang ke Felda, dia beritahu dia lah yang hero. Tuan-tuan tahulah siapa? Abah. Saya nak beritahu tuan-tuan, Abah. oleh penyokong Perikatan Nasional, dia rasa was-was dengan Pakatan Harapan. Dia kata Perikatan Nasional lah yang sebenar-benarnya membela rakyat. Tuan-tuan tak masuk akal. Yang hara Malaysia hari ni Abah kau lah punya pasal. Kalau dia tak buat certain move, adakah hari ni kita kena mengundi daripada tak bulan ke tiap bulan orang Malaysia kena mengundi. Ni pasal Abah kau lah. Ni kalau dia penyokong Perikatan Nasional atau yang was-was dengan Pakatan Harapan. Tuan-tuan fikir. Semua punca ni Abah kau lah. Tak boleh kena biarkan elok-elok orang di Bukit Batu ni. Tuan-tuan pengundi di Bukit Batu ni, tengok, tuan-tuan mengundi 5 tahun sekali. Betul? Nak tengok kerajaan satu penggal 5 tahun, baru betul boleh tengok pencapaian. Tuan-tuan pun nak try 60 tahun UMNO di Johor, takkan tak nak try Pakatan Harapan? Baru 22 bulan Pakatan Harapan di Johor. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan 22 bulan ni maknanya apa? Tak sampai 2 tahun. Belanjawan tu maknanya baru 1 kali belanjawan je. Kita menang 2018, kita terpaksa teruskan belanjawan Najib Tun Razak. Betul Tian Dan mungkin kalau kita dapat apa, kita buat apa? Belanjawan tambahan Tian. Okay. Yang betul-betul Pakatan Harapan dapat buat, termasuk di Johor, belanjawan tahun 2019 kita dapat buat dan kita laksanakan. Baru 1 kali. Macam mana tuan-tuan nak buat perbandingan? Yang di live ni cerdik, pandai, engineer, lawyer, doktor, takkan tak boleh fikir 22 bulan. Tapi saya tengok boleh tahan juga. Walaupun 22 bulan Pakatan Harapan di Johor, saya tengok sempat juga dia bagi air 10 meter padu air percuma. Betul atau tidak? Orang Bukit Batu dapat tak? Abang kat sana orang Bukit Batu tak dapat? 10 meter padu air percuma untuk rakyat Johor. Ada kan? Ada. Lapak Saboi, lapak Kampung Besar. Kad Sihat Johor ada juga. Maknanya tuan-tuan, baru kalau tuan-tuan nak fikir, kenapa 60 tahun UMNO tak boleh buat? Kenapa 22 bulan Pakatan Harapan boleh buat? Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, inilah yang rakyat Negeri Selangor buat. Bagi cuba dengan Pakatan Rakyat 2008, 1 penggal. Zaman UMNO 60 tahun Selangor tak pernah buat air percuma, hadiah anak masuk universiti, skim mesra usia emas, apa nama ni, anak-anak daripada lahir, sekolah, pelbagai, hampir 500 juta, setengah bilion peruntukan Negeri Selangor balik kepada rakyat. Rakyat Selangor tengok negeri yang sama, hasil yang sama, tapi kenapa UMNO dulu tak boleh buat? Kenapa pasukan baru dia boleh buat? Barulah betul tuan-tuan.
Habis 5 tahun 2008, 2013, rakyat bagi lagi undi pada Pakatan Rakyat Negeri Selangor. Begitu juga sepatutnya itu yang berlaku di negeri Johor. Baru berapa? Baru 22 bulan. 22 bulan di negeri Johor. Macam mana tuan-tuan nak buat perbandingan? Tapi paling tidak pun bila kita tengok, hapuskan sistem apa kota menegak. Itu yang dibuat lawan Pakatan Harapan di negeri Johor. Jadi tuan-tuan ibu ayah hadirin sekalian, saya mohon, saya merayu pada tuan-tuan ibu ayah hadirin sekalian, kita nak mengundi hari Sabtu nanti. Saya minta tuan-tuan ketepikan sentimen. Saya cakap tadi pasal Abah. Saya minta maaf. 2010 sampai 2015 di dalam kerajaan, betul? Ni 1MDB ni tuan-tuan, saya cakap rumah 40 juta tu baru sikit. Tak tahu dah, macam-macam itu pasal Dato' Seri Anwar cakap lagi pasal 1MDB. 2010 dia cakap pasal 1MDB, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15 sampai dia masuk penjara pun dia cakap 1MDB. Rafizi cakap pasal 1MDB. Dan kita tak sangka rupanya begitu besar. 2010 sampai 2013, itu kemuncak 1MDB ni, paling dahsyat. Kalau baca, tuan-tuan baca surat khabar, oh, yang dia rembat, dia betul-betul Tim Lesner ni dia ambil komisen dia dekat setengah bilion, tuan-tuan. Setengah bilion duit kita, tuan-tuan. Duit tuan-tuan dia pakcik, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik kita yang kena bayar hutang ni. 2010 sampai 2013, abah kau timbalan Perdana Menteri. Dia buat apa? Dia buat apa? Masa dia jadi timbalan Perdana Menteri kepada Najib Tun Razak, dia buat apa? Takkanlah dia tak tahu. Dia buat dek. 2015 dah bergaduh dengan abah kak, dengan bosku, barulah dia keluar sama-sama dengan kita cipta sejarah bentuk Kerajaan Pakatan Harapan. 2020 dia kerjasama balik dengan alasan DAP. Tuan-tuan, ni tahun 2022. Apa DAP ni? Tuan-tuan pergilah Selangor tu, dah 3 penggal lah. Adakah masjid kena tutup? Pergi Selangor, pergi Pulau Pinang, negeri DAP, pergi tanya, adakah aktiviti keagamaan? Nanti Faiz Fazil ada di sini. Tuan Faiz Adun daripada Pulau Pinang ada di sini. Dia boleh cakap. Tuan-tuan ibu ayah hadirin sekalian, saya mohon, saya merayu. Saya mohon, saya merayu kepada ibu ayah hadirin sekalian, berilah, fikirlah tuan-tuan ibu ayah nak buat keputusan hari Sabtu nanti. Berilah peluang. Berilah peluang kepada saudara Atta. Ini soal masa depan kita, tuan-tuan ibu ayah hadirin sekalian. Ini soal maruah kita, tuan-tuan. Saya apa nama ni, saya sebut tadi, tuan-tuan, kita semakin hari sepatutnya kita semakin maju. Jangan kita berikan lagi kerajaan dengan majoriti yang besar. Majoriti yang besar bukan asas kepada kestabilan. Asas kepada kestabilan adalah bila kita ada apa? Undang-undang yang adil, badan-badan yang adil dan bebas. Orang kecil, orang besar buat salah sama saja hukuman. Baru namanya kestabilan. Baru kita rakyat ni, apa yang kita panggil, kita mendapat kestabilan. Saya mohon, saya merayu pada ibu ayah, para pengundi di apa nama ni, Felda Bukit Batu ini. Berilah undi kepada saudara Atta. Berilah kepercayaan kepada keadilan dan Pakatan Harapan. Saya tahu orang UMNO di WhatsApp grup diulang. Kalau bosku datang pun dia boleh ulang. Pakatan hancing, tuan-tuan. Sama juga di peringkat persekutuan. Pakatan Harapan ini yang saya berterupa dekat dalam ni, ada ramai masuk, betul? Pakatan hancing 22 bulan. Tapi sempat juga Lim Guan Eng turunkan harga tol 18%. Saya kalau nak balik kampung saya dekat layang-layang, 18%. Banyak kurangnya. Ialah baru 22 bulan. Dia kata Pakatan Harapan janji nak hapuskan tol. Baru 22 bulan, bukan 5 tahun. Sempat juga kita turunkan tol 18%. Anak tuan-tuan di Felda Bukit Batu ni yang duduk di mana? Duduk di Johor atau duduk di Kuala Lumpur, nak balik kampung, dapat juga pengurangan 18%. Apa lagi? Dia kata Pakatan Harapan hancing, Pakatan Harapan hancing. Tuan-tuan,
Hari ni kalau tuan-tuan, anak muda, baik yang tua muda, pergi hospital di mana? Di Kulai. Mana hospital dekat sini? Di Kulai. Tuan-tuan disyaki mengidap ataupun disahkan mengidap penyakit kritikal. Tuan-tuan pergi dekat bawah tu ada kaunter skim perlindungan insurans MySalam. Itu Pakatan Harapan buat. Itu yang tuan-tuan kata Lim Guan Eng tu dia dengan Dr. Zul, Menteri Kesihatan. MySalam, skim perlindungan insurans kepada golongan B40. Berapa juta golongan B40 yang mendapat faedah daripada skim MySalam? Ada jasa Pakatan Harapan. 22 bulan sempat juga kita buat. Akak di sana, kawan naik jadi timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Wanita. Dia kata kita kena buat apa yang kita janjikan. Caruman KWSP bagi suri rumah. Akhirnya kita ada skim caruman untuk suri rumah air suri. Betul atau tidak? Ini internet diturunkan. Dan berbagai lagi tuan-tuan ibu ayah hadirin sekalian. Sebab itu tuan-tuan saya mohon, saya merayulah kepada ibu ayah dan hadirin sekalian. Saya beritahu tadi, kita mula Anwar Ibrahim ni sama-sama dengan arwah Bapak Saudara Faiz, Ustaz Fadzil Noor. Dia kata Anwar Ibrahim ni dan sama-sama rakan-rakan beliau, ramai dah meninggal, bagi tahu bahawa kita boleh bagi harapan baru kepada rakyat. Kita boleh beri kesedaran kepada rakyat bahawa Malaysia ini sepatutnya boleh jadi lebih baik lagi. Rakyat Malaysia ni sepatutnya boleh dapat nikmat lebih banyak lagi. Boleh. Anwar sama dengan arwah Ustaz Fadzil Noor, tak sampai Ustaz Fadzil melihat kejayaan. Akhirnya 2008 kita buktikan di Selangor, di Perak. Tuan-tuan, pada ketika itu tuan-tuan di Johor pun tak terfikir. Kita masih ingat pada ketika itu orang Melayu khususnya, termasuk kaum Tionghoa di negeri Johor ni, Malaysia ni satu saja yang boleh tadbir, racing, lain tak boleh. 2008 usaha Dato' Seri Anwar kawan-kawan masuk dalam PAS. Walaupun PAS hari ni, PAS ni samalah juga tuan-tuan. Saya minta maaf bila Wan MDB bagi penjelasan, dia kata dia puas hati dengan penjelasan MDB. 2008 rakyat Selangor, rakyat di Pantai Barat bagi peluang pada pasukan baru. Dan tengok boleh. Tuan, perlahan-lahan orang Melayu mula sedar, bukan UMNO saja, ramai lagi orang bijak pandai. Teng Chua ni, dia punya bidang dia tentang labor, pekerja. Ini Teng Chua punya bidang. Dia belajar sampai ke Belanda. Saudara Faiz peguam. Atau apa? Jangan loya buruk sudahlah. Atau juga kalau untuk Don Bukit Batu ni, kita adun angkat kita daripada Selangor, Saudara Sibah Rasa, ahli Parlimen Sungai Buloh. Dia peguam. Dia juga seorang kemis, Rhodes Scholar, peguam. Dia sahut cabaran Anwar. Ayo, kita bagi harapan kepada rakyat. Kita cuba buktikan negara ni boleh tadbir dengan baik. Rakyat boleh dapat lebih baik lagi. Kita ada Maria Chin juga, ahli Parlimen Petaling, aktivis hak asasi wanita. Kita ada Saudara William Leong, ahli Parlimen Selayang, peguam korporat terkenal, sahut cabaran Anwar. Ayo, sama-sama galang kekuatan Melayu, Cina, India, Iban, Kazakhstan. Ini negara kita, tanggungjawab kita. Kita perlu buat lebih baik lagi. Anak Feda, anak penderoka, ramai wakil rakyat kita, cikgu, anak penderoka, anak Feda. Anwar kata ayo, Sabah, Sarawak, aktivis parti daripada Amanah, ramai. Bukan UMNO saja yang hebat-hebat, ramai lagi orang Melayu, anak Melayu yang lebih amanah, yang boleh serahkan jiwa dan raganya kepada tanah pertiwi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.